Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ni saya akan terangkan tentang konsep kematian dalam agama Jaina ataupun Jainism lah. Okey. Okey, agama Jaina ni dia percaya kepada kelahiran semula. Okey. Jadi kitaran kelahiran semula ni dikenali sebagai samsara lah. Samsara ni adalah perkataan daripada bahasa Sanskrit. Okey. Jadi maksud samsara ni dari segi bahasa dia maksud dia berkembara. Okey, dari segi istilah pula maksud dia proses berulang di mana jiwa yang dilahirkan ke dalam badan, jiwa ataupun ruh lah yang dilahirkan dalam satu jasad ataupun tubuh badan. Jiwa itu tadi akan hidup dan mati, dan kemudian apabila jasad tadi mati, jiwa ataupun roh ni tadi akan dilahirkan semula ke dalam satu jasad ataupun tubuh yang berbezalah. Okey, dan peristiwa kelahiran semula ni akan terus berulang dan berulang tanpa henti sehinggalah dia membentuk satu kitaran ataupun cycle lah. Okey, sebab apa? Sebab setiap jiwa ataupun roh ni dia terikat kepada karma. Okey, dan konsep samsara tadi juga dikenali sebagai sungai kelahiran semula lah ataupun the river of rebirth. Okey. Dan dia juga menjelaskan tentang kenapa ada istilah uh, Trisamkara. Okey, di mana Trisamkara ni adalah satu sangat sinonim lah dengan agama Jaina. Okey. Trisamkara ni dari segi bahasa, dia maksud dia pemutus lintang. Pemutus lintang. Pemutus lintang kepada apa? Kepada kitaran kelahiran semula ni tadilah. Okey. Dalam Trisamkara ditekankan bahawa jina ni adalah jiwa yang telah bebas lah. Nanti saya akan terangkan lagi. Okey. Jina ini yang akan memimpin kepada jiwa-jiwa makhluk ni tadi kepada pembebasan, iaitu dikenali sebagai moksa lah. Okey. Dan meninggalkan jalan untuk diikuti oleh orang lain. Okey. Sebab apa? Sebab tadi macam saya sebut tadi, Jaina percaya bahawa peristiwa kitaran semula ini sentiasa berulang dan tidak akan terhenti. Jadi, matlamat utama Jaina ataupun agama Jainism adalah pembebasan jiwa lah ataupun dikenali sebagai moksha daripada kitaran. Sebab apa? Sebab jiwa ni tadi kita perlu bebaskan daripada karma. Okey. Berbalik kepada perkataan karma, kalau yang kita faham, karma ni macam apa yang kita buat, itu yang kita akan dapat. Kalau kita buat baik, kita akan dapat perkara baik. Kalau kita buat jahat, kita akan dapat perkara jahat lah. Tapi kalau ikutkan konsep karma tu kurang tepatlah dalam agama Jaina. Karma ni adalah apa? Okey, karma ni adalah dalam agama Jaina adalah apa sahaja perkara baik dari segi pemikiran ke ataupun perbuatan, dan apa sahaja perkara jahat yang kita fikirkan, yang kita buat sepanjang satu kehidupan ini, itu adalah karma. Okey. Dan kenapa karma ini penting? Sebab karma ini yang akan menentukan bagaimana kehidupan seterusnya, kelahiran seterusnya lah. Okey. Jadi apa beza karma dalam agama Hindu, Buddha dan juga Jaina? Okey. Terdapat perbezaan ya. Sebab apa? Sebab okey, apa beza kelahiran semula antara agama Jaina dan juga agama Hindu, Buddha? Okey. Di dalam agama Hindu, Buddha, kelahiran itu tidak kelahiran semula itu tidak berjalan serta-merta. Tetapi dalam agama Jaina, kelahiran semula itu serta-merta. Okey, contoh dalam agama Jaina, apabila satu jasad ataupun tubuh ataupun badan itu telah mati, roh itu automatik akan masuk ke dalam tubuh ataupun jasad yang lain lah. Okey. Berbanding dengan agama Hindu, Buddha, dia tak macam tu. Dia ada proses lain lah. Okey. Disebabkan proses kitaran kelahiran semula ni sangat panjang. Okey. Dikatakan yang agama Jaina kiralah bilangan tradisional salah satu kelahiran tu ada lebih kurang 8,400,000 kali kelahiran semula. Okey. Jadi hanya jiwa yang menjadi jina yang mempunyai sedikit kelahiran. Okey. Jina ini adalah jiwa yang dah capai tahap nak pembebasan tapi belum bebas lagi lah. Okey. Contohnya Jina Mahavira, iaitu Jina yang ke-24, dikatakan hanya mempunyai 27 kelahiran semula sahaja sebelum kelahiran dia yang terakhir lah apabila dia telah menjadi Jina. Okey. Kenapa jiwa ni boleh jadi Jina ke tak boleh Jina? Sebab apa? Sebab apabila jiwa ni masuk ke dalam satu tubuh, jiwa ni boleh berkembang lah secara rohani. Mungkin dia akan merosot ataupun mungkin dia akan berkembang. Kalau dia berkembang lama-lama, dia akan jadi Jina lah.
Kalau dia merosot, maka dia akan kekal di dalam kitaran yang tidak ada penghujungnya. Okey. Ah, jiwa ni tadi apabila dia telah mencapai tahap jina, okey, dia akan mencapai satu jiwa yang dibebaskanlah, iaitu dikenali sebagai sida. Okey. Apabila jiwa sida ni tadi dia telah bebas, dia tidak dilahirkan semula dalam satu tubuh ataupun badan, dia hanya akan duduk di satu tempat, iaitu namanya sida sila. Sida sila ni adalah satu puncak alam semesta lah. Ini tempat semua sida-sida duduklah. Okey, dan tempat ni selalunya apa yang diorang buat, apa yang jiwa-jiwa yang dah bebas ni buat, dia basically dia menikmati kesedaranlah tentang sifat kesempurnaan yang sebenar. Okey. Okey, seterusnya, tadi saya ada sebut yang agama Jaina ni dia percaya kepada kelahiran semula kan. Okey, dan kelahiran semula tu dia dalam satu jasad ataupun tubuhlah, dan jasad ataupun tubuh ni pula dia datang dalam pelbagai keadaanlah ataupun gatis. Gatis ni maksudnya keadaanlah. Okey. Dia ada 4 keadaan di mana sesuatu jiwa atau roh tu akan dilahirkan semula. Okey. Yang pertama adalah gatis Deva Gati, iaitu keadaan merujuk kepada makhluk syurga ataupun makhluk kayangan. Yang kedua, manusia gati, iaitu dilahirkan kembali sebagai manusia. Yang ketiga sebagai tiriak gati. Tiriak gati ni haiwan ataupun tumbuhan lah. Dan yang keempat, naraka gati. Naraka gati adalah makhluk neraka lah. Okey, jadi kita pergi satu-satu dulu. Okey, sebelum saya masuk kepada setiap gatis ni, apa yang membezakan bagaimana nak pergi ke kehidupan seterusnya, kelahiran seterusnya tu nak masuk gatis yang mana? Okey, dia basically dia based on karma lah. So kalau banyak karma baik yang dikumpulkan sepanjang kehidupan tu, maka kelahiran semula tu dia akan dapat kehidupan yang lebih baik lah. Tetapi kalau anda kata karma sepanjang hidup, sepanjang 1 tahun, sepanjang hidup itu dia banyak karma yang negatif, maka uh, dalam kelahiran semula mungkin dia akan masuk ke dalam gatis neraka yang teruk lah, seperti neraka gati. Okey, kita pergi kepada gatis yang pertama, iaitu Deva Gati. Deva Gati ni merujuk kepada makhluk syurga ataupun makhluk kayangan lah, seperti dewa dan sebagainya lah. Okey. So jadi sebagai makhluk syurga, of course lah makhluk syurga ni dia ada satu keupayaan yang luar biasa lah. Dia ada kuasa gaib, dia ada akses kepada segala kemewahan. Okey. Tetapi perlu diingat bahawa dalam konsep agama Jaina, dia akan sentiasa rebirth kan, dia kelahiran semula. Jadi kehidupan sebagai makhluk kayangan ni adalah sementara sahaja. Dan apabila kehidupan sebagai makhluk kayangan ni berakhir, makhluk syurga ni akan merasa tak puas hatilah. Okey, sebab apa diorang tak puas hati? Sebab semasa diorang hidup sebagai makhluk syurga ni ataupun makhluk kayangan ni, mereka tak boleh nak tinggalkan kesenangan hidup, dan sebab diorang tak boleh nak jadi sami, tak boleh nak jadi bikuni. Jadi apabila diorang tak boleh nak jadi sami ataupun bikuni tu, maka dia tak boleh nak capai kebebasan hakikilah. Jadi cara terbaiknya adalah kelahiran selepas menjadi makhluk syurga ataupun makhluk kayangan ni adalah menjadi manusia semula. Okey, itu Gati Seva Gati. Seterusnya kita masuk kepada keadaan yang kedua, iaitu manusia gati. Okey, manusia gati ni merujuk kepada manusia lah. Okey. Manusia ni kita tahu manusia ni boleh berfikir dan boleh bezakan antara perkara yang betul, benda yang salah, boleh tentukan apa baik, apa yang buruk. Dan juga kita ada keupayaan untuk kawal fikiran dan juga perbuatan kita. Okey. Disebabkan itulah menurut agama Jaina, menjadi manusia tu adalah yang paling baik, sebab kita boleh sebab menurut agama Jaina manusia boleh belajar tentang prinsip-prinsip Jaina dan praktikkan. Kemudian diorang boleh jadi rahib untuk tinggalkan kehidupan dunia lah, dan praktikkan agama Jaina untuk membawa kepada pembebasan jiwa tadi tu dan mencapai kehidupan samsara tadilah. Okey. Itu manusia gati. Seterusnya kita pergi ke keadaan yang ketiga, iaitu dilahirkan semula dalam gati Triyagati. Okey, Triyagati ni tadi saya sebut tentang dia makhluk haiwan, tumbuhan lah. Okey. Sebagai Triangka ni makhluk haiwan atau tumbuhan tadilah. Okey, contohnya macam singa ke, gajah ke, burung dan sebagainya.
bentuk, keadaan kelahiran semula ni dianggap sebagai bentuk kelahiran kehidupan, yang lebih rendah lah. Sebab apa? Sebab yang pertamanya contoh macam haiwan, haiwan dan burung kan, mungkin dia boleh berfikir, tapi, dia tak adalah sehebat manusia. Sebab apa? Sebab dia tak ada keupayaan untuk membezakan perkara yang benar dan perkara yang salah. Okey, dan dia tak boleh bezakan perkara yang baik dan juga perkara yang buruk lah. Okey, dan penderitaan yang dorang tanggung tu sangat tinggilah. Okey. Dan mungkin haiwan ada keupayaan untuk berfikir sebab dia ada minda kan, okey, tapi dia tak boleh nak bezakan antara perkara baik dan perkara buruk. Tapi, contoh macam tumbuh-tumbuhan memang sangat pasiflah kehidupan dia dan sentiasa menderitalah, itu menurut agama Jaina lah. Okey, jadi, eee, kehidupan jenis ini sangatlah tak sesuai untuk proses pencucian jiwa. Jadi dia tak dapatlah nak mengejar pembebasan hakiki. Okey, kita pergi ke, gati yang terakhir iaitu Naraka Gati. Okey, Naraka Gati ni adalah, dilahirkan semula sebagai makhluk nerakalah. Okey, sebagai makhluk neraka, hidup, sebagai makhluk neraka tu sangat-sangat menderita. Dia sentiasa menderita, penderitaan yang berterusan. Okey, sebab apa? Sebab selalunya makhluk, Naraka Gati ni dia sentiasa bergaduh sesama sendiri kan. Jadi bila bergaduh banyaklah penderitaan. Jadi, bila banyak penderitaan sangat-sangatlah mustahil untuk melakukan penyucian rohani dan tak dapat langsung nak kejar pembebasan hakiki tadi ni lah. Okey. Okey, jadi secara kesimpulannya, bila kita tengok keadaan keempat-empat, gati ataupun keadaan kelahiran semula dalam agama Jaina, kita boleh simpulkan bahawa sebenarnya yang terbaik adalah dilahirkan sebagai manusialah. Sebab apa? Sebab, dengan menjadi manusia sahaja, kita dapat bebas, jiwa tu tadi dapat bebas daripada, kitaran kelahiran, semulalah. Okey. Okey, itu saja, daripada saya. Terima kasih.